Pasar Perak, mesti semua anda akan terfikir tentang laksa Kuala Kangsar, Pak Raja Malim dan macam-macam makanan yang ada dalam Perak ni lagi. Dan sebenarnya Ika sekarang ni berada di Batu Gajah. Jadi jangan ke mana-mana, sentiasa bersama Ika dalam rancangan pada suatu ketika. Jarak Kuala Lumpur ke Batu Gajah lebih kurang 200 km. Bandar Batu Gajah terletak berhampiran dengan Bandaraya Ipoh iaitu 24 km sahaja jaraknya. Daerah Batu Gajah adalah laluan bagi sesiapa yang ingin ke Pulau Pangkor. Yang Ika nampak, Bandar Batu Gajah ni taklah seluas mana. Tapi kita boleh lihat bangunan-bangunan lama seperti stesen kereta api lama, teater Wah-On, Royal English School dan macam-macam lagi. Untuk episod kali ini, Ika akan berkongsi dengan anda mengenai tapak dan kesan sejarah mereka yang berada di zaman kegemilangan pelombongan biji timah dan peladangan getah di negeri Perak. Ika akan meneroka dua buah istana yang berbeza dan sangat unik pembinaannya. Untuk destinasi pertama Ika akan membawa anda ke Istana Bila yang terletak di Papan. Raja Bila sememangnya terkenal dalam pelombongan biji timah. Sekarang ni Ika berada di Pekan Papan. Kalau kita lihat pekan ni kan sebenarnya memanglah agak sunyi, usam. Tapi di sini ada kisah sejarah dia yang tersendiri. Kalau anda tahu, wujudnya pekan ni sebab pada waktu dulu ada aktiviti pelombongan yang berlaku kat sini. Jadi tak heranlah kalau kita lihat penduduk kat sini kebanyakannya berbangsa Cina. Dan selepas ni Ika akan bawa anda semua ke Istana Bila, di mana istana itu sekarang ni dijaga sepenuhnya oleh ahli keluarga Raja Bila sendiri. Sejarah membuktikan lombong-lombong di Papan ni asalnya adalah milik bekas Sultan Perak ke-25 iaitu almarhum Sultan Ismail Muabidin Riayat Shah. Setelah pecahnya orang Perak, lombong-lombong biji timah milik baginda ni telah diserahkan oleh pihak British Raja asal dan seterusnya kepada anak saudaranya Raja Bila. Sebenarnya ramai orang yang kat luar sana tak tahu pasal latar belakang dan sejarah Raja Bila ni kan. Ya. Jadi boleh tak kalau makcik ceritakan sedikit tentang latar belakang Raja Bila? Raja Bila ni dia datang sini dengan bapa saudara dia lah. Jadi bapa saudara dia tu raja asal. Mula datang ke Melayu ni dalam lebih kurang 1840 lah. Pasalnya diorang tu suka untuk buat melumbung lah. Dah itu dah lama-lama dah kuranglah dapat di Kuala Lumpur, berhijrah pula ke Perak ni. Raja Bila telah berkahwin dengan Encik Nakmas binti Raja Mandali. Baginda dikurniakan 5 orang anak iaitu Raja Rabia, Raja Mahmud Yaakob, Raja Kamaria, Raja Seti Awan dan juga Raja Sahabuddin. Raja Bila dikatakan seorang yang alim dan sentiasa mengajar anak-anaknya untuk mendalami agama Islam. Istana Bila ni siap dibina pada tahun 1896 dan merupakan vila 2 tingkat yang terbesar di Papan. Pada masa itu, Raja Bila merupakan penghulu di situ. Dan ramai orang kita yang tak tahu siapa itu Raja Bila. Baginda ialah kerabat diraja Mandaling yang berpengaruh dan kaya. Beliau telah membina rumah agam ini dan mengekalkan seni masyarakat Mandaling. Istana Bila mempunyai reka bentuk sebuah rumah agam papan yang mengagumkan. Seni reka dalaman juga kelihatan kemas. Rumah besar 2 tingkat itu dinamakan Sapo Godang. Dalam bahasa Mandaling digunakan sebagai tempat mesyuarat dan berhimpun penduduk tempatan.
Di situ juga diadakan upacara perkahwinan, kenduri dan sebagainya. Raja Bila meninggal dunia pada tahun 1912. Baginda telah dikebumikan di tanah perkumpulan Islam yang berhampiran dengan rumah besar. Dan selepas itu, Raja Mahmud Yaakob iaitu anak kepada Raja Bila telah mengambil alih tugas Raja Bila. Selepas Raja Bila meninggal dunia, siapa yang masih lagi tinggal di rumah ni dan menjaga rumah ni? Menjaga rumah ni anak dia. Anak dia Raja Yaakob. Raja Yaakob lah yang mengambil alih. Apa semua jawatan Raja Bilah pun dia yang ambil. Jadi lepas itu adik dia pula. Lepas tu dah habis Raja Sabudin, tak adalah lagi. Yang dua saja. Dua tu ajalah. Tak ada. Dan sekarang ni siapa yang menjaga rumah ni? Sekarang ni kiranya anak pada Kamaruddin tu cicit pada Raja Bilah lah. Yang ni apa ni, Cik? Inilah dulu kalau ada macam kesalahan ke apa-apa ke di sinilah ofis untuk bicara ke apa ke. Okey, tapi dah tak adalah, tak adalah dah runtuh dah habis. Dah diruntuh dah. Dia runtuhkan? Diruntuhkan ke atau memang tak ada, memang dah runtuh dah. Masa-masa makcik tahu lah memang runtuh dah, tak ada dah. Okey. Maknanya inilah pejabat dia. Pejabat dululah. Memandangkan istana Bila dijaga sepenuhnya oleh ahli keluarga mereka, jadi ramai orang kat luar sana tu tak tahu mengenainya tau. Tapi bagi Ika, reka bentuk rumah ni memang sangat klasik dan sangat unik. Cuma sekarang ni pintu rumah akan sentiasa dikunci dan hanya dibuka bila ada permintaan daripada ahli keluarga ataupun pengunjung. Dan esok Ika akan bawa anda semua ke satu lagi istana di Perak ni. Dan istana tu menjadi tempat pelancongan yang terkenal di Perak tau. Jabatan menyeberangi Sungai Kinta yang dibina khas untuk pelawat masuk ke dalam istana. Jom. Bila Ika sampai di istana Kelly, Ika terus berjumpa dengan Encik Yuris yang akan menemani Ika melihat dan menjelajah setiap ruang di istana. Bangunan Istana Kelly atau Rumah Kelas telah dibina pada tahun 1910 oleh seorang peladang getah terkemuka British yang bernama William Kelly Smith. Cik Yuris, adakah keseluruhan bangunan ni Istana Kelly? Okey, seberingkas ya. Sebenarnya rumah ni lebih dikenali sebagai Class House, di mana kelas adalah tempat kelahiran beliau di Scotland. William Kelly Smith ni seorang lelaki berbangsa Scotland. Jadi ini kami kenali dia sebagai Class House yang diperbuat daripada kayu. Dia sambung kepada Class House yang warna kuning ni diperbuat daripada batu bata. Jadi ini adalah sebenarnya kalau ikutkan Class House lah, istana kelas, tetapi selepas kematian beliau, kami mengambil nama Kelly, iaitu ibu kepada William Kelly Smith ni, jadikan dia sebuah nama Kelly's Castle. Ini rumah pertama lah. Ya, betul. Okey, kita masuk. Keunikan struktur bangunan ini berjaya mencuri perhatian dan pandangan Ika. Setiap ruang dan laluan di dalam istana ni ada keistimewaannya yang tersendiri. Menara di Istana Kelly menempatkan ruang-ruang seperti ruang tamu, lorong ketika atas, laluan utama ketika atas, bilik tetamu dan beberapa ruang yang lain.
datang ke Melaya? Okey, William Kelly Smith ni dilahirkan di Scotland pada tahun 1870 dan dia datang ke Melaya pada umur dia 20 tahun di mana dia mendengar British di bahagian Asia terdapat banyak peluang-peluang perniagaan untuk apa-apa perniagaan yang untuk dicuburi. Jadi beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan keluarga di Scotland untuk datang ke sini. Dan di sini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk pergi ke Singapura. Tetapi kapal yang dia naik telah singgah di pelabuhan Pulau Pinang. Dari sana dia mengambil jalan darat. Di mana kereta yang dinaiki telah berhenti di Batu Gajah. Dan apa yang berlaku, di sini dia berkenalan dengan seorang lelaki New Zealand bernama Charles M. Baker. Charles ni memang dah lama di sini. Beliau membuat perniagaan seperti membuat jalan raya, membina bangunan, pertanian. Jadi beliau mengetahui yang William Kelly Smith ni mempunyai ilmu ataupun pengetahuan tentang arkitek. Jadi dia telah mengajak William Kelly Smith untuk bekerja bersama beliau. Tetapi di mana ada sesuatu yang berlaku dan menyebabkan William Kelly Smith telah mengambil keputusan untuk duduk di sini dan bekerja bersama Charles M. Baker sehingga pada tahun 1903 di mana beliau terpaksa pulang semula ke Scotland untuk mencari ibunya yang sakit, tetapi ibu dia meninggal pada tahun tersebut. Dan dalam perjalanan balik semula ke Malaysia, Melaya masa itu, dia telah bertemu dengan Agnes, iaitu seorang perempuan bangsawan Inggeris, dan mereka telah jatuh cinta dan berkahwin di atas kapal. Jadi dia lebih kurang macam cerita Titanic, tetapi cuma kapal tu tak tenggelam. Okey. Jadi sampai di sini William telah membina rumah pertama dia dan rumah tu telah runtuh di bawah oleh Jepun. Okey. Jadi apabila kelahiran anak perempuan dia Helen, di mana rumah tadi itu tak selesa, kecil. Jadi dia telah menyambung semula pembinaan rumah itu di mana dia telah sambung rumah yang dibuat daripada batu-bata. Okey. Apabila kelahiran anak perempuan itu, beliau merasa seronok lah. Jadi beliau telah mengambil keputusan untuk berhenti bekerja bersama Charles M. Baker dan telah membuka perniagaan sebagai syarikat sendiri. Itu semeringkas kenapa William Kelly Smith dari Scotland datang ke sini dan bagaimana beliau memulakan kerjaya beliau di Indonesia. Ini adalah sebahagian bangunan yang masih berdiri dengan utuh. Ika masih dapat melihat arca yang merupakan pintu keluar dan juga ruangan bilik-bilik kecil. Siapa jurutera dan arkitek yang membina istana ni sebenarnya? Okey, mengikut fakta yang kami ada, jurutera ataupun arkitek yang membina rumah ni adalah beliau sendiri. Seperti yang saya cerita tadi, beliau adalah seorang arkitek di mana beliau mempunyai ilmu tentang pengetahuan seni bina semua. Dan kebanyakan seni bina yang ada pada rumah ni adalah campuran daripada negara-negara yang dia lalui sebab tu datang ke Melaya, Malaysia masa tu. Di mana ada Greco-Roman, ada Indus-Hellenic, ada Mughal, ada Islam. Jadi banyak. Jadi ramai yang pengunjung yang datang sini berasa unik. Dalam satu rumah sana tadi ni terdapat pelbagai jenis seni bina yang dibina. Macam yang ini bentuk ladang kuda. Kita nampak tingkap ni macam tu. Kubah sebenarnya adalah Mughal di mana Taj Mahal, desain orang India. Dia mengadap ambil idea-idea daripada luar. Ya. Dan macam cara diorang menyusun batu-bata ataupun menaikkan istana ni adalah bukan daripada campuran simen. Di mana simen tidak ada di Malaysia pada tahun tersebut. Itu adalah campuran pasir, kapur, putih telur itik, gula merah dan madu. Putih telur itik? Ya. Mungkinlah pada zaman dahulu kedai hardware menjual simen dalam bentuk kampik yang campuran yang tadi itulah. Itulah keunikan rumah ni. Dan masih kukuh rumah Masih kukuh lagi, alhamdulillah. Smith merancang rumah ini berbentuk mirip seni bina orang-orang Madras dengan semua batu-bata seramik diimport daripada India. Dia turut membawa sejumlah besar pekerja buruh India dalam impiannya untuk membina Istana Kelly menurut seni bina India asli. Kalau kita tengok, terdapat tangga yang tepi ni adalah tangga kecemasan di mana kemudian beliau jika berlaku apa-apa kecemasan dia akan lari ke sini dan melalui jalan belakang tepi ni dan pergi ke pondok pengawal yang ada tepi tu dan lari keluar ke rumah ni.
kuartus pekerja dapur pada zaman dulu-dulu di rumah William Smith ni. Ini pula dapur beliau. Ialah ruang makan di rumah kedua beliau. Besar ruang makan dia. Tidak banyak yang dapat diketahui mengenai rumah Kelas ni. Tetapi masih jelas kelihatan bekas tapak lama bagi rumah utama, tempat tinggal pekerja dan juga dapur ruang memasak. Cakap tadi, rumah kuning ni adalah rumah yang kedua beliau kan? Okey. Bermakna ini adalah rumah yang ketiga. Tapi kenapa beliau perlu membina rumah yang ketiga sedangkan beliau dah ada 2 biji rumah? Okey, cerita dia macam ni ya. Selepas kelahiran anak perempuan dia Helen, William Carey Smith telah membuka perniagaan beliau sendiri. Jadi, perkara yang pertama yang dia buat adalah membeli tanah seluas lebih kurang 1,100 ekar dan beliau mula menanam kopi. Tetapi pada tahun tersebut kopi telah jatuh harga. Jadi beliau mengalami kerugian dan beliau telah menjual semua sebahagian daripada tanah dia untuk dijadikan modal untuk menanam pokok getah. Jadi apa yang berlaku apabila beliau berjaya, beliau menginginkan seorang anak lelaki untuk mewarisi kekayaan milik beliau. Tetapi isteri dia, Agnes, jarang berada di rumah ni. Jadi kebanyakan masa Agnes adalah di Bukit Maxwell. Jadi apa yang berlaku, beliau telah mengambil keputusan untuk membina sebuah rumah sebesar istana untuk dihadiahkan kepada isteri dia untuk menarik minat Agnes untuk duduk di sini. Jadi Agnes telah bersetuju dan pada tahun 1915 Agnes telah melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Anthony dan beliau telah mula membina rumah yang ketiga ini, istana Kelly ini, dengan mengambil lebih kurang 70 pekerja daripada Madras India untuk memulakan pembinaan rumah ini. Jadi itulah kenapa rumah ketiga ni dibina. Jadi rumah ni sebenarnya adalah untuk hadiah seorang suami kepada isteri dia. Selepas kematian William Smith kan, yang Ika tahu bini dia telah menjual istana ni. Ya. Yeah. Dan selepas tu apa yang jadi dekat istana Kelly? Okey, apa yang terjadi selepas William Smith meninggal, isteri dia telah jual. Tempat ni terbiak hingga Jepun duduk di kawasan ini untuk dijadikan markas persembunyian. Dan lepas Jepun kalah Perang Dunia Kedua, diorang bom kawasan ini secara random dan menyebabkan ada kebanyakan sebahagian rumah ni runtuh, sehingga di mana manager estate yang jaga Kinta Kelas Estate dahulu telah meminta ataupun memberi sebahagian daripada tanah kawasan ini, Kelly Castle ni, untuk dijadikan sebagai pusat pelancongan, di mana ada beberapa bahagian yang telah dibaik pulih. Contohnya lantai yang kita lalu di bawah tadi telah dipasang kayu. Kalau ikutkan dia berlubang daripada atas, di mana kalau hujan dia akan basah lah di kawasan dalam rumah ni. Tahun berapa kerajaan mengambil alih istana? 1998. 1998. 1998, di mana kita boleh nampak bingkai-bingkai kayu yang ada pada ni adalah dipasang kemudian. Masuk sebelum cermin, ni tak ada cermin. Memang tak ada apa, rangka, semata-mata rangka saja. Setiap saya tengok daripada luar ke dalam pun mesti ada lubang. Okey, sebenarnya lubang-lubang ni digunakan untuk dijadikan staging, di mana pada zaman William Carey Smith tidak ada mesin-mesin moden. Jadi lubang-lubang ni dia akan masuk kayu, dia letak pelantar, kemudian pekerja yang membina rumah ni akan berdiri di atas pelantar ni dan menaikkan batu-batu sampai ke atas. Jadi bila siap dia akan tutup balik lubang ni, plaster, itu saja. Tak ada mesin naik sampai betul. ke atas. Macam contoh kita tengok ada lubang di atas tu adalah tok lampu, kipas dia. Ramai yang tak tahu. Kadang-kadang saya bagi soalan ni kepada budak-budak sekolah. Ada yang mengata tempat skoding, tempat nak tembak musuh, bagi masuk angin, macam-macam jawapan. Tapi sebenarnya untuk naikkan batu-bata.
istana yang berbeza. Bukan dari segi reka bentuk tapi dari segi sejarah sebaliknya juga. Macam Istana Kelly ni, ikan rasa bangunannya memang sangat unik dengan reka bentuk yang mengagumkan dari ciri-ciri negara China, India dan juga Eropah. Dan ikan rasa kalaulah bangunan ni sempat disiapkan, ikan yakin hasilnya pasti sempurna. Macam tu juga dengan Istana Bilah. Unsur-unsur masyarakat Mendaling ni membuatkan rumah hinggap ni kelihatan sangat terselah dengan ciri-ciri tradisionalnya. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Saya Ika Fana dalam rancangan Pada Suatu Ketika. Hidup berlayarkan arus pemodenan, sejarah lama jangan sekali kita lupakan.